اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran, siri yang ke-706 bersaya dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita nak sama-sama menghayati Al-Quran, mentadabbur, mengambil ibrah dan pengajaran daripada Al-Quran. Yang mana Al-Quran kita tahu adalah kalamullah. Terdapat begitu banyak rahsia, ibrah, pengajaran yang patut kita ambil daripada Al-Quran. Ahlan-ahlan kepada semua, terima kasih kepada yang bersama, ahlan-ahlan yang berada di ruangan Facebook maupun TikTok. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Pada pagi ini, pada siri yang ke-706, pada siri yang ke-706, kita telah tiba pada surah At-Taubah, surah yang ke-9, muka surat 189. Dan hari ini kita nak melihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Walaupun satu hari hanya satu ayat yang kita ambil, namun kita dah tiba pada ayat yang ke-18 daripada surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 189. Saya minta maaf beberapa hari sebelum ni tak dapat nak buat, ada beberapa urusan. Namun mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya istiqamah untuk melakukan setiap hari jam 8.30 pagi program Hayati Quran ini, insya-Allah. Saya nak baca dahulu ayat ini dan kita nanti akan terus pergi kepada ibrah dan pengajaran untuk hari ini, insya-Allah. Ayat yang ke-18 surah yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Ahlan-ahlan, terima kasih yang kali pertama join. Kita sedang berada dalam perkongsian tadabbur, satu hari satu ayat, tadabbur Al-Quran. Dan pada pagi ini kita nak melihat ayat yang ke-18 daripada surah yang ke-9 At-Taubah. Terima kasih kepada yang bantu share, yang bantu untuk kongsi. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka apakah ringkasan? Pada hari ini kita akan terus pergi kepada tadabbur. Selalunya kita akan buat satu ulang kaji tajwid, hukum tajwid, dan juga kita perhatikan terjemahan terlebih dahulu.
Maka pada ayat yang ke-18, apakah kaitan ayat yang ke-18 dengan ayat sebelumnya? Pada ayat yang sebelumnya, kata para ulama tafsir, Allah menerangkan tentang mereka yang tidak layak untuk menjadi pengimarah rumahnya. Itulah golongan musyrikin. Maka Allah sebut golongan musyrikin tidak layak untuk menjadi orang yang mengimarahkan rumah Allah. Ya'muru imarah, yang menunjukkan kepada perkataan memakmurkan rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah. Lalu pada ayat yang ke-18, kalaulah mereka tidak layak, maka siapakah yang layak? Maka di sini pada ayat yang ke-18 yang juga merupakan ringkasan ayat ini, maka ayat yang ke-18 menerangkan kepada kita siapakah yang layak untuk mengimarahkan rumah Allah. Siapakah golongan yang berhak untuk menghidupkan, mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sepatutnya sifat-sifat mereka. Maka disebutkan di sini 4 sifat yang sepatutnya ada pada mereka yang mengimarahkan, memakmurkan, menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, innama ya'muru masajidallah, hanya senya yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah. Maka Allah menggunakan perkataan ya'muru. Maka ini menjadi pengajaran yang pertama untuk kita, ibrah yang pertama, bahawa masjid bukanlah sekadar untuk solat. Bukanlah sekadar untuk solat. Ianya juga adalah untuk aktiviti-aktiviti yang menaikkan syiar agama Allah, yang menambahkan ukhuwah, ikatan sesama manusia. Maka sebab itu firman Allah, innama ya'muru, hanya senya yang memakmurkan, yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Kita akan baca sifat mereka. Cuma pengajaran yang pertama, Allah menggunakan perkataan ya'mur. Allah menggunakan perkataan memakmurkan, mengimarahkan, menunjukkan bahawa masjid bukanlah sekadar untuk solat fardu 5 waktu. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, semuanya Nabi SAW lakukan di masjid. Apabila datangnya delegasi-delegasi nak berjumpa Nabi, maka di masjidlah tempatnya. Apabila ada orang yang Nabi SAW nak tarbiyah, contohnya Sumamah bin Usail radhiyallahu anhu, maka Nabi telah ikatnya di dalam masjid. Daripada situ dia beroleh hidayah. Maka sebenarnya perkataan ya'muru memberi pengajaran kepada kita bahawa masjid itu perlu diimarahkan, perlu dimakmurkan. Ianya bukanlah sekadar terbatas pada perbuatan solat fardu 5 waktu, tetapi aktiviti-aktiviti yang lain yang membawa kepada tingginya syiar agama Allah dan bertambahnya ukhuwah sesama manusia. Maka itu pengajaran yang pertama. Dan Allah menyebut masjid dengan panggilan masajid Allah. Masjid-masjid Allah. Maka di sini ada 2 pengajaran. Sebenarnya banyak pengajaran. Kita ambil 2. Yang pertama, Allah memanggil masjid. Yang mana masjid ini datang daripada perkataan sujud. Perkataan sujud. Sajadah. Masajid ataupun masjid, tempat sujud. Maka daripada banyak-banyak perbuatan solat, ianya dipanggil sebagai tempat untuk sujud. Kenapa sujud yang di-highlightkan? Kenapa sujud yang ditekankan di sini? Kerana sujud adalah keadaan yang paling hampir seorang hamba kepada penciptanya. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sabda Nabi SAW, keadaan yang seseorang hamba itu paling hampir dengan Allah, paling dekat dengan Allah adalah ketika mana dia sujud. Maka sujud adalah amalan yang seseorang itu dekat dengan Allah. Kerana dalam sujud, seorang manusia meletakkan
bahagian anggotanya yang paling mulia iaitu wajah dan muka di atas tanah. Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Dia menghinakan dirinya kerana Allah. Dia menghinakan dirinya untuk Allah. Maka di situ ianya adalah keadaan yang paling mulia, paling dekat seorang hamba dengan Allah. Maka sebenarnya di sini satu pengajaran kita nak ambil daripada perkataan masajid yang merujuk kepada sujud, bahawa apabila kita berada di rumah Allah, maka janganlah kita nak sombong, janganlah kita nak takabur, janganlah kita nak berbangga, janganlah kita nak riak, janganlah kita nak berkasta-kasta. Ini golongan VVIP, ini adalah sekian. Sebenarnya masajid Allah, apabila berada di rumah Allah, maka semuanya adalah sama di sisi Allah. Semuanya adalah sama di sisi Allah. Yang membezakan manusia adalah sebenarnya taqwa. Firman Allah di dalam suratul Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dia tak ada nak menyombongkan dirinya bertakwa. Saya ni orang yang paling bertakwa. Tak ada. Sebab takwa itu adalah amalan hati, bukannya amalan zahir semata-mata. Maka sebab itu pengajaran yang kedua yang kita ambil daripada masajid Allah adalah perlu seseorang yang berada di rumah Allah, orang yang nak tergolong di kalangan orang yang mengimarah dan memakmurkan rumah Allah, tidak sepatutnya mempunyai sifat-sifat sombong. Bahkan daripada perkataan masajid, yang mana maksudnya adalah tempat sujud, maka seseorang itu perlu bertawaduk di rumah Allah, tidak menyombongkan diri di rumah Allah, tidak membezakan kasta di rumah Allah. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Kerana apa? Masajid Allah, ini adalah rumah Allah, bukannya rumah mana-mana raja ataupun mana-mana presiden, bukannya tempat tinggal mana-mana pembesar. Itu pun kalaulah tempat tinggal ataupun kediaman raja, orang kenamaan, Perdana Menteri, Presiden, maka kita sangat-sangat menghormatinya. Tapi ianya bukan begitu. Ianya adalah rumah Allah, masajid Allah, maka perlu ada sifat tawaduk, tidak berbangga, tidak sombong ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pengajaran yang kedua. Maka Allah mula ceritakan 4 sifat orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Kalaulah seseorang itu mengimarahkan rumah Allah, maka inilah 4 sifat yang ada padanya. Maka yang pertama, siapakah yang layak mengimarahkan rumah Allah? Firman Allah, "Man amana billahi wal yaumil akhir." Orang yang beriman, yang yakin percaya kepada Allah dan pada hari akhirat, iman. Maka sifat orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah, yang memakmurkan rumah Allah, sifat yang mereka kena ada adalah mereka ini mestilah orang yang beriman kepada Allah dan juga pada hari akhirat. Orang yang yakin percaya, orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Maka sebab itu kita baca dalam ayat yang sebelum ini, ayat yang ke-17, Allah membalas kata-kata Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, ketika ditangkap dalam peperangan Badar, bahawa mereka ini adalah lebih mulia daripada sahabat Nabi sebab mereka adalah orang yang mengimarahkan Masjidil Haram, yang menjaga Masjidil Haram. Maka Allah nafikan pada ayat yang ke-17, orang yang tidak beriman tidak layak untuk memakmurkan rumah Allah. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Lalu siapakah yang layak memakmurkan rumah Allah? Man amana billah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat. Pada hari akhirat ni banyak yang tolak. Kalau kita lihat, banyak orang yang mana mereka tolak hari akhirat. Mereka tak percaya pada hari kebangkitan. Maka sebab itu di-highlightkan di sini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Itulah hari kiamat. Itulah hari manusia di mana dikumpulkan
dan mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat yang pertama, orang yang memakmurkan rumah Allah. Sifat yang kedua, orang yang memakmurkan rumah Allah wa aqamas salah. Mereka ini hendaklah orang yang mendirikan solat. Dia bukan sekadar solat, dia mendirikan solat. Dia bukan sekadar mengerjakan solat. Mereka ini mendirikan solat. Mereka menunaikan solat dengan sesempurna mungkin di tempat di rumah Allah. Mereka ini adalah orang yang mana menjaga solat pada awal waktu. Maka inilah sifat-sifat orang yang selayaknya memakmurkan rumah Allah. Daripada sini juga pengajaran yang kita dapat. Kalaulah seseorang itu memang tidak datang ke rumah Allah, dia memang tak datang, maka tak sepatutnya dia diberikan jawatan untuk memakmurkan rumah Allah. Dia sendiri tak datang. Mungkin kerana dia sibuk bekerja, ataupun mungkin atas apa pun sebab dia tak datang. Maka janganlah dia pergi ambil jawatan sebagai orang yang kononnya nak memakmurkan rumah Allah. Sebab sifat-sifat orang yang nak memakmurkan rumah Allah, wa aqamas salah, mereka sendiri adalah orang yang mendirikan solat. Allah tak menggunakan perkataan mengerjakan solat. Mereka sendiri adalah orang yang mana mereka ini mendirikan solat. Sebab itu kadang-kala kita lihat sedih. Ada orang yang mana dia nakkan jawatan, mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan surau masjid. Tapi lepas tu sekadar jawatan dan dia tak datang dah. Dan dia tak datang. Maka dia tak selayaknya memegang jawatan untuk memakmurkan rumah Allah. Sebab dia sendiri tidak menunaikan solat di situ. Ataupun dia sendiri tidak datang ke rumah Allah. Maka bagaimana dia nak mengajak orang lain untuk datang dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat orang yang memakmurkan rumah Allah yang kedua adalah mereka sendiri wa aqamas salah, orang yang mendirikan solat, orang yang menjaga solat, orang yang menunaikan solat di rumah Allah di awal waktu. Maka inilah ciri-ciri orang yang memakmurkan rumah Allah yang kedua. Wa ataz zakah, dan mereka ini adalah orang yang menunaikan zakat, bersedekah, menunaikan zakat. Di sini kata para ulama tafsir, pada wa aqamas salah dan wa ataz zakah, dan ini menjadi pengajaran yang ketiga. Wa aqamas salah dan wa ataz zakah, mendirikan solat, menunaikan zakat disebut, dan tak disebut amalan-amalan yang lain. Nak menunjukkan bahawa orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka ini wa aqamas salah adalah wakil ibadah yang menunjukkan seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah. Seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah. Maka disebutkan solat dalam keadaan banyak lagi ibadah yang lain. Maka menunjukkan ibadah yang seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah. Wa ataz zakah juga, sebahagian para ulama tafsir menyebut, ianya merujuk kepada seseorang itu perlu menjaga hubungan dengan manusia. Maka ini menjadi pengajaran yang ketiga. Rumah Allah, masjid, adalah tempat di mana seseorang itu dia memakmurkan dengan dia perlu menjaga hubungan dengan Allah dan dia perlu menjaga hubungan dengan makhluk. Dia perlu menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk. Maka tak sepatutnya di masjid dia melakukan maksiat, dia melakukan perkara yang Allah tak suka. Dan sebenarnya antara maksiat yang banyak dilakukan di masjid, contohnya adalah mengumpat. Dalam masjid mengumpat. Berbohong. Dalam masjid berbohong. Fitnah memfitnah. Menyebarkan fitnah. Maka banyak dosa lidah yang selalunya berlaku dalam masjid. Walhal sepatutnya masjid itu dibuat untuk apa? Diimarahkan dengan ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah. Wa aqamas salah, menunjukkan dia perlu menjaga hubungan dengan Allah. Wa ataz zakah, manusia itu perlu menjaga hubungan dengan makhluk. Maka tak sepatutnya dekat masjid dia pergi bergaduh. Tak sepatutnya dekat masjid
berlakunya pertengkaran dan lain-lain. Maka wa'ataz zakah, sebahagian para ulama tafsir menyebut bahawa perlu orang yang mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid, mereka menjaga hubungan dengan Allah dan mereka menjaga hubungan dengan manusia. Itu pengajaran yang pertama. Ada juga berpandangan bila Allah sebut wa'ataz zakah, dan orang yang memberi zakat adalah antara ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid, maka ianya merujuk kepada perbuatan membelanjakan harta pada perkara yang Allah suka. Maka orang yang memakmurkan rumah Allah, maka sifat mereka yang ketiga, mereka suka menginfak, membelanja, memberikan harta pada perkara yang Allah suka. Maka ini pengajaran yang keempat. Orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah, mereka tidak bakhil, tidak kedekut. Mereka membelanjakan harta mereka pada perkara yang disukai oleh Allah. Dan seterusnya, sifat yang keempat, orang yang memakmurkan rumah Allah, yang mengimarahkan rumah Allah, firman Allah, walam yakhsha illallah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah ini kerana mereka ini ada iman, mereka mendirikan solat, mereka menunaikan zakat. Maka sepatutnya orang yang benar-benar memakmurkan rumah Allah, dia tak takut kepada makhluk, dia hanya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut hanya kecuali kepada Allah. Itu sepatutnya. Hari ini manusia takut kepada makhluk dengan begitu banyak sehingga dia sanggup melanggar perintah Allah. Berapa ramai orang yang sanggup melanggar perintah Allah kerana takutkan makhluk. Takut nanti makhluk tu marah, takut makhluk tu terasa, manusia siapapun mereka, sehingga dia sanggup melanggar perintah Allah, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pengajaran yang kelima, bahawa seseorang yang benar-benar memakmurkan rumah Allah dan dalam hatinya hanya ada Allah, dia tak sepatutnya takut kepada sesiapa kecuali daripada Allah. Takut kepada selain Allah bahaya. Takut kepada selain daripada Allah bahaya. Bahkan sebenarnya takut kepada selain daripada Allah, banyak keadaan yang menjadikan manusia itu sanggup melanggar perintah Allah. Dia takut orang tu terasa, dia takut orang ni terasa, dia takut hilang jawatan, dia takut hilang kedudukan, dia takut hilang kemasyhuran, dia takut hilang itu, hilang ini. Maka dia sanggup melanggar perintah Allah. Tetapi firman Allah, orang itu kalaulah dia benar-benar memakmurkan rumah Allah, maka dia pun beriman, dia menjaga solat, dia membayar zakat, maka sepatutnya orang yang benar-benar memakmurkan rumah Allah, dia tidak takut kepada sesiapa, dia hanya takut kepada Allah. Apabila dalam hati manusia adanya Allah, maka dia dah tak risau selain daripada Allah. Apabila dalam hati manusia tidak adanya Allah, maka dia akan sibuk nak risau tentang semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Ini sifat yang paling payah nak jumpa, paling suka nak jumpa, paling payah nak dapat. Seseorang itu dia hanya takutkan Allah dan dia tak kisah pun selain daripada Allah. Ini adalah sifat yang susah untuk didapati. Banyak orang tidak ada sifat ini. Dia lebih takutkan makhluk berbanding daripada dia takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah. Maka pengajaran yang kelima, apabila seseorang itu dia memakmurkan rumah Allah, maka dalam hatinya akan ada Allah. Maka apabila dalam hatinya ada Allah, dia tidak akan kisah, tidak akan takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tutupkan ayat ini dengan firman-Nya, orang yang mana memakmurkan rumah Allah dan ada keempat-empat sifat ini, beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, menjaga solat, menunaikan zakat,
tidak takut kepada sesiapa kecuali hanya Allah. Maka firman Allah, orang yang ada sifat ini, inilah orang yang pasti mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Maka ini pengajaran yang keenam. Bagaimanakah kita nak mendapat petunjuk? Dalam ayat ni Allah dah beri jawapan. Kalaulah kita nak dapat petunjuk, jadikanlah orang yang memakmurkan rumah Allah. Kalaulah kita nak dapat petunjuk, maka jadikanlah diri kita orang yang ada empat-empat sifat ini. Beriman, mendirikan solat, menjaga pembayaran zakat dan tidak takut hanya kepada Allah. Dan dengan ini kita boleh dapat apabila kita sentiasa berulang alik ke rumah Allah. Maka sebab itu, pengajaran yang keenam, orang yang memakmurkan rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah, dia pasti adalah fa'asa, maka pasti. Di sini kena betulkan salah faham. Asa ini terjemahan kebiasaannya adalah moga-moga. Moga-moga. Tetapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, semua perkataan asa yang ada di dalam Al-Quran ataupun la'allah, ianya memberi makna pasti dan yakin. Maka di sini pengajaran yang keenam, kalaulah seseorang itu inginkan hidayah, maka hendaklah dia menjadikan dirinya termasuk di kalangan orang yang memakmurkan rumah Allah. Sebab itu tak bagus kalaulah seseorang itu dia nak bertaubat, tapi dia takut nak pergi rumah Allah. Dia segan, dia malu. Orang yang inginkan hidayah, kalaulah dia nak hidayah kekal, dia kena sentiasa memakmurkan rumah Allah, berulang alik ke rumah Allah, sentiasa menghidupkan rumah Allah. Pasti dia akan mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Kenapa? Allah yang berfirman. Allah mulakan ayat dengan innama ya'muru, dan Allah tutupkan ayat ini dengan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Firman Allah fa'asa, maka pasti mereka itu adalah orang-orang yang tergolong daripada al-muhtadin, orang-orang yang beroleh hidayah petunjuk. Maka ini menjadi pengajaran yang keenam dan penutup untuk sesi pada pagi ini. Maka kalaulah seseorang itu inginkan petunjuk, maka hendaklah dia membiasakan dirinya mengimarahkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan saya, setiap daripada kita adalah golongan yang memakmurkan rumah Allah, dan kita biasakan juga keluarga dan anak-anak kita insya-Allah. Jadikan Ramadan ini sebagai permulaan, jika belum, biasakan diri dengan menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang beri gift, yang beri yang lain. Saya minta maaf saya tak dapat nak raikan nama satu persatu sebab tadi saya mula lewat. Esok saya tak pasti saya dapat buat ke tak, sebab esok ferry saya pukul 7. Esok saya kena ke Langkawi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dekat Langkawi. Hari Jumaat di Pulau Pinang ada program. Tapi kalaulah sempat, insya-Allah kita cuba buat. Kalaulah tak sempat, maka saya maklumkan awal, esok saya ambil feri daripada Kuala Kedah ke Langkawi, lalu tak pasti sempat ataupun tidak. Namun setiap hari jam 8.30 pagi jemput bersama. Satu hari satu ayat mengikut turutan untuk kita ambil ibrah dan pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kalaulah bermanfaat, bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat bersama insya-Allah.